Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Ahli kumpulan yang pertama adalah Muhammad Ridauddin bin Masbah S65301, Nur Alia Batrisha binti Amir Al-Hadi S66289, Nur Farisha Aisyah binti Suhailan S66580, Liao Cheng S66613, Catherine Koh Liping S66844, Chia Ziyi S66906 dan Nuratidah Sofia binti Muhammad Faizal S67808. Dalam slide ini, kami akan membincangkan tentang pengenalan teras plan strategik, pengumbalan plan strategik, pelaksanaan plan strategik, penilaian plan strategik dan kesimpulan. Pengenalan. AADK didirikan pada 7 Februari 1996 setelah pergabungan PPAD dan BRPD di bawah Kementerian Dalam Malaysia. AADK membawa tanggungjawab luas dalam memimpin pencegahan dadah dan bergabung dengan MDK. Fokus AADK melibatkan penilaian program anti-dadah, peningkatan sistem maklumat dadah dan pelaksanaan program pencegahan, rawatan dan pemulihan. Kerjasama serantau dan antarabangsa menjadi tumpuan utama AADK untuk memerangi ancaman dadah secara menyeluruh. Struktur hierarki AADK ini memastikan operasi berjalan efektif di bawah pimpinan Ketua Pengarah AADK. Peristiwa penting dalam Plan Strategik AADK 2021 hingga 2025 mencerminkan komitmen Malaysia memerangi dadah dan mencapai masyarakat bebas dadah. AADK beroperasi di bawah undang-undang termasuk Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Penyalahgunaan Dadah, Lawatan dan Pemulihan 1983 dan Akta AADK 2004. Langkah terkini termasuk pelaksanaan inisiatif DDN dan Bersepadu, pengijazahan Dasar Dadah Kebangsaan 2017 dan penjaramaan semula pusat serenti kepada PUSPEN. AADK berkomitmen untuk menghadapi masa depan dengan langkah proaktif yang mewujudkan masyarakat Malaysia bebas dari ancaman dadah dengan pendekatan holistik dan landasan undang-undang kukuh. Saya akan bercakap mengenai teras pelan strategik. Teras pelan strategik ialah elemen asas atau teras dalam pelan strategi organisasi. Ia termasuk matlamat, objektif, strategi dan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK telah mengenal pasti 5 teras strategik dalam pelan 2021 hingga 2025 mereka, iaitu: pertama, pendidikan pencegahan. Kedua, rawatan dan pemulihan. Ketiga, penguatkuasaan. Keempat, kerjasama antarabangsa. Dan kelima, pemantapan organisasi dan pembangunan modal insan. Saya akan bercakap hanya 3 teras utama, iaitu teras pendidikan pencegahan, kedua, rawatan dan pemulihan dan ketiga, penguatkuasaan. Salah satu teras ini iaitu pendidikan pencegahan, dia mempunyai 3 strategi dan 13 program. Strategi ini melibatkan pengukuhan kerjasama dengan masyarakat. Kedua, meningkatkan keberkesanan perkhidmatan pencegahan dadah dan ketiga, memperkasakan pentadbiran perkhidmatan pencegahan dadah. Program tersebut boleh termasuk dalam meningkatkan kecekapan agensi pekerja, kedua, melaksanakan mesej anti dadah dan ketiga, memperkukuh peranan pemimpin masyarakat, skuad anti dadah dan NGO dalam perkhidmatan pencegahan dadah. Teras kedua pula iaitu rawatan dan pemulihan. Terdapat 3 strategi di bawah teras ini, iaitu memperkasa program rawatan dan pemulihan di institusi pemulihan, kedua, memperkasa program rawatan dan pemulihan dalam komuniti dan ketiga, memperkasakan program vokasional di institusi pemulihan. Terdapat 4 KPI dan sasarannya, iaitu pertama, kadar kepulihan klien AADK di mana sasarannya adalah 75% kadar kepulihan klien selepas tamat pengawasan. Kedua, peratusan kemasukan ke PUSPEN sukarela sasarannya pada tahun 2025 30% kemasukan klien secara sukarela. Ketiga, merawat pulih penagih dadah melalui Mobile Recovery Treatment MRT sasarannya adalah 13% capaian perkhidmatan Mobile Recovery Treatment. Dan keempat, kapasiti minimum PUSPEN sasarannya adalah pada tahun 2025 minimum 90% kapasiti PUSPEN dipenuhi sepanjang masa. Teras ketiga iaitu penguatkuasaan. Di teras ini, ia mempunyai 4 strategi, iaitu 1. Memperkukuhkan kolaborasi bersepadu dengan jabatan atau agensi kerajaan dalam menguatkuasakan dan
menguatkuasakan perundangan berkaitan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Kedua, memperkasa tindakan terhadap aduan berkaitan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Yang ketiga, memperkasakan pengumpulan maklumat risikan penyalahgunaan dadah dan pengedaran dadah. Dan keempat, yang terakhir iaitu strategi mempertingkatkan pengesanan dan penahanan OIDS. OIDS adalah bermaksud orang yang disyaki. Terdapat dua KPI di teras penguatkuasaan, iaitu satu, peratusan anggaran OIDS dapat ditangkap sasaran pada tahun 2025, 95% dari anggaran OIDS dapat ditangkap. Kedua, peratusan OKT positif dadah mendapat perintah menjalani rawatan. Sasaran tahun 2025, 90% OKT yang positif dadah menjalani pemulihan dalam institusi atau komuniti. OKT adalah bermaksud orang kena tahan. Untuk pengubalan pelan strategik, kami telah memilih teras kedua sebagai pembincangan sebab teras kedua memberi impak dan keberkesanan yang paling besar dalam kelima-lima teras. Teras kedua menekankan kepada rawatan dan pemulihan dengan 3 strategik dan 11 program yang dijalankan. Strategik pertama fokus pada penguatan program rawatan dan pemulihan di institusi pemulihan dengan 3 program umum. Program pertama adalah Pusat Pemulihan Pakar iaitu Addiction Specialist Center yang menyediakan rawatan dan pemulihan menyeluruh melalui terapi dalam suasana fasilitis dengan fokus pada program psikososial, terapi perubatan, pembangunan kemahiran dan pendekatan rohanian dan keagamaan. Program kedua adalah model berdasarkan keperluan pemulihan dan profil clients. Model ini akan menyediakan pembangunan model untuk komuniti dan institusi yang disesuaikan dengan keperluan pemulihan dan profil clients. Program ketiga adalah kemasukan klien secara sukarela. Program ini melibatkan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik iaitu PUSPEN untuk individu yang telah diidentifikasi sebagai penagihan dadah. Klien dapat memasuki PUSPEN secara sukarela atau melalui perintah mahkamah dengan program rawatan yang telah disediakan. Strategi kedua adalah penguatan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti dengan 6 program. Program pertama adalah Community Recovery Assistance iaitu CRA. CRA menyediakan penyembuhan dan pemulihan holistik melalui pendekatan dalam masyarakat dengan fokus pada program psikososial, perawatan medis, pelatihan keterampilan dan pendekatan kerohanian dan keagamaan. Untuk program kedua, iaitu Power Up penyedia perkhidmatan rawatan dan pemulihan persendirian. Penyediaan perkhidmatan rawatan dan pemulihan kesendirian dengan pendekatan IDIN yang mencangkumi aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Untuk program ketiga, iaitu perkhidmatan rawatan dan pemulihan kepada kliens dalam komuniti. Dalam perkhidmatan tersebut akan menyediakan lawanan rawatan dan pemulihan kepada kliens di dalam komuniti dengan aplikasi model air pulih yang mencangkumi sarungan detoksifikasi, program pemulihan dan integrasi lanjutan. Untuk program keempat adalah aftercare program untuk klien yang telah tamat pengawasan dengan pendekatan lebih empati dan manusiawi, serta pendekatan pada kehidupan selepas pemulihan. Program kelima dan keenam adalah Takziah Al-Fasis, komuniti dan pendidikan spiritual dan moral untuk memberikan penekanan khusus pada ajaran agama dan moral untuk membantu penagihan dadah meninggalkan gaya hidup tersebut. AADK berusaha untuk memastikan kehidupan manusia pulih secara menyeluruh baik dari segi fizik maupun peranannya dalam masyarakat. Pendekatan ini mencangkumi pelbagai aspek termasuk psikososial, medis, keagamaan dan moral dengan tujuan membantu individu kembali ke kehidupan moral dan bebas daripada penyalahgunaan dadah.
strategi yang ketiga adalah memperkasa program vocasional di institusi pemulihan. Program vocasional bertujuan untuk meningkatkan peluang individu yang sedang dalam pemulihan untuk reintegrasi ke masyarakat dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang praktikal. Ini bermaksud dengan adanya program-program vocasional yang dilaksanakan oleh AADK, peserta yang menyertai program akan bertambah pulih dari segi keterlibatan diri dengan dadah. Terdapat 2 program yang dilaksanakan di bawah strategi ini, iaitu Pusat Pemulihan Vocasional Bertauliah AADK dan Subcenter Pusat Latihan Berpusat. Tambahan pula, terdapat 5 komponen utama bagi rawatan pemulihan dalam institusi RPDI, iaitu antaranya ialah penyediaan perkhidmatan. Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK menyediakan perkhidmatan yang dikenali sebagai Pusat Pemulihan Penagih Narkotik PUSPAN yang merupakan pusat pemulihan percuma bagi penagih dadah yang telah disahkan oleh Pegawai Perubatan berdaftar. PUSPAN ditubuhkan bertujuan untuk merawat dan memulihkan penagih dadah daripada jauh tenggelam dalam ketagihan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, komponen rawatan pemulihan lain ialah memfokuskan tentang program pemulihan dan sokongan sosial. Komponen ini menekankan tentang pemulihan secara lebih mendalam bagi diri individu, iaitu ia melaksanakan program-program seperti penerimaan dan penyesuaian. Komponen rawatan pemulihan seterusnya ialah perkhidmatan sosial dan komuniti. Komponen ini pula memfokuskan tentang perkhidmatan sosial yang dapat menolong pengguna dadah seperti NGO, agensi kerajaan dan integrasi sosial. Tambahan pula, komponen lain ialah berkaitan dengan persediaan sebelum bebas dan pengakalan pemulihan. Komponen ini memfokuskan tentang persediaan yang perlu dilakukan oleh penagih dadah atau pengguna dadah sebelum mereka bebas dalam kalangan masyarakat dan bagaimana untuk mengekalkan ilmu atau latihan yang telah diajar berkekalan dalam diri mereka. Komponen akhir ialah kesihatan dan rawatan klinikal. Di dalam komponen ini menekankan tentang dual diagnosis dan perawatan simptom kesihatan akibat gejala tarikan. Di dalam komponen ini memfokuskan tentang rawatan kesihatan secara sains di mana memerlukan kepakaran daripada pihak profesional sahaja. Seterusnya, KPI dan sasaran. Key Performance Indicator dikenali sebagai KPI adalah indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian atau prestasi objektif organisasi atau projek. Dalam pelan strategi AADK, KPI adalah alat penting untuk menilai keberkesanan pelaksanaan strategi dan mencapai matlamat. Terdapat 4 KPI yang telah ditetapkan oleh pihak AADK, iaitu pertama berkait dengan kadar kepulihan klien AADK. Peningkatan ini sebanyak 1% bagi setiap tahun, iaitu bermula tahun 2021 sehingga 2023, manakala bagi tahun 2024, peratusan sasaran meningkat sebanyak 2% menjadi 74% dan pada tahun 2020 meningkat kepada 75%. KPI seterusnya adalah berkaitan dengan peratusan kemasukan ke PUSPAN sukarela. Dalam KPI ini, sasaran adalah sebanyak 30% bagi kemasukan klien secara sukarela. Peningkatan ini sebanyak 5% bagi setiap tahun, iaitu bermula pada tahun 2021 10% hingga 2025 30%. Selain itu, KPI seterusnya adalah berkaitan dengan merawat pulih penagih dadah melalui Mobile Recovery Treatment MRT dengan sasaran yang ditetapkan, iaitu 45% capaian perkhidmatan MRT. Di samping itu, KPI 8 menerangkan tentang kapasiti minimum PUSPAN yang dipenuhi sepanjang masa dari tahun 2022 hingga 2025 dengan kadar sasaran minimum adalah 90%. Bagi bahagian pelaksanaan plan strategik, kami telah memfokuskan kepada teras kedua, iaitu rawatan dan pemulihan. Fokus kami adalah kepada strategi yang pertama, iaitu memperkasa program rawatan dan pemulihan di institusi pemulihan. Program yang pertama adalah menyediakan pusat pemulihan pakar, Addiction Specialist Center. Proses menggunakan model iPulih ini melibatkan 4 langkah, iaitu saringan dan penilaian. Sebagai langkah yang pertama, instrumen penilaian yang standard berasaskan pembuktian. Langkah yang kedua ialah detoksifikasi. Langkah awal dalam rawatan membantu tubuh mereka menghilangkan bahan-bahan toksik dari tubuh. Langkah yang ketiga ialah program pemulihan. Proses ini merangkumi aspek biological seperti detoksifikasi, psychological, mengatasi masalah emosi dan mental, sosial, membangun hubungan yang sehat, rohaniah, mencari makna dan keberanian spiritual. Langkah yang keempat ialah integrasi dan jagaan lanjutan. Individu kembali ke dalam masyarakat dengan memberi sokongan berterusan untuk meningkatkan kemahiran penyesuaian dan penanganan masalah. Untuk program yang kedua, iaitu pembangunan modul berdasarkan keperluan kepulihan dan profil klien bagi komuniti institusi. AADK telah memperkenalkan Mobile Recovery Treatment MRT, berkonsepkan butik servis dengan tagline AADK kepada anda. Penjadualan dan penyelenggaraan program rawatan dadah yang diadakan di lokasi yang bergerak di luar bangunan tetap AADK. Pasukan khas MRT bergerak secara aktif ke pelbagai kawasan dan komuniti, menyediakan rawatan dadah secara langsung di tempat yang lebih mudah diakses oleh individu yang memerlukan bantuan. Mula dengan penjadualan sesi rawatan dadah di kawasan komuniti yang bergerak seperti taman awam, pasar malam atau kawasan perumahan. Dengan menggunakan kenderaan bergerak, pasukan khas MRT dapat memberi perkhidmatan rawatan secara langsung kepada individu yang memerlukan bantuan. Untuk program yang ketiga ialah kemasukan klien secara sukarela. Individu yang mengakui keperluan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dadah dan secara sukarela mencari bantuan dari AADK. Langkah-langkah seperti pendaftaran, penilaian keperluan,
dan pembangunan pelan rawatan yang bersifat individu. AADK telah menetapkan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) sebagai pusat pemulihan dadah. Proses detoksifikasi untuk membantu pesakit mengatasi kebergantungan fizikal terhadap dadah. Kaunseling individu dan kelompok diselenggarakan untuk membantu pesakit memahami punca-punca penyalahgunaan dadah dan mengembangkan strategi penanganan. Terapi psikososial seperti terapi kognitif tingkah laku mungkin juga diaplikasikan untuk memperkuat kemahiran penyesuaian dan mengubah pola pemikiran. Penilaian pelan strategik yang pertama adalah model iPulih. Model iPulih merupakan platform inisiatif yang menyediakan program rawatan dan pemulihan yang meliputi aspek biologi, psikologi, rohani dan sosial yang bersesuaian dengan keperluan pemulihan seseorang. Pencapaian AADK pada tahun lepas menunjukkan seramai 44,754 klien dapat dipulihkan melalui program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK. Hal ini menunjukkan model iPulih juga mampu membantu individu untuk menjalankan pemulihan secara menyeluruh. Melalui model iPulih, individu memiliki dua pilihan, iaitu dengan memilih untuk menjalani program rawatan dan pemulihan dalam komuniti di salah satu daripada 109 kemudahan AADK di seluruh negara. Selain itu, mereka juga boleh memilih untuk mengambil bahagian dalam program rawatan dan pemulihan dalam institusi di 30 pusat pemulihan narkotik PUSPEN di seluruh negara. Dengan menyediakan dua pilihan ini, model iPulih memperkukuh pendekatan yang lebih fleksibel dalam memulihkan seseorang individu dan juga memberi bantuan dan sokongan yang bersesuaian dengan pilihan mereka. Bagi penilaian pelan strategik yang kedua adalah Perkhidmatan Rawatan dan Pemulihan Bergerak Mobile Recovery Treatment MRT AADK. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK telah memberi manfaat kepada seramai 3,750 klien di seluruh negara. MRT membawa perkhidmatan rawatan dan pemulihan secara terus kepada masyarakat. MRT telah menjaga perkhidmatan yang lebih meluas di Sabah dan Sarawak. Hal ini kerana kedua-dua negeri tersebut mempunyai bilangan kawasan klien yang lebih ramai dan terletak dalam radius yang lebih besar. Dislokasi geografi ini menimbulkan cabaran kepada akses perkhidmatan pemulihan. Oleh itu, dengan memperluaskan lagi pasukan MRT ke kawasan tersebut, AADK berhasrat untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Langkah ini menunjukkan kesungguhan AADK untuk pemulihan masyarakat di seluruh negara serta memberikan sokongan terutamanya di kawasan yang lebih terpencil dan kepadatan penduduk yang lebih rendah. Penilaian pelan strategik yang ketiga ialah projek Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN. PUSPEN telah menjalankan satu program iaitu kemasukan klien secara sukarela. Ini merujuk kepada individu dengan sukarela untuk mencari bantuan atau rawatan dari AADK mengenai masalah penyalahgunaan dadah. AADK telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan kadar penagih dadah yang menerima rawatan secara sukarela dalam kira-kira 30% pada tahun depan berbanding dengan kadar semasa pada tahun 2021 hanya 19%. Dalam usaha ini, AADK sedang menilai semula pendekatan rawatan sukarela dan mengambil inisiatif untuk penambahbaikan melalui pengenalan modal ajakan kepulihan. Seterusnya, pihak AADK merancang pindaan terhadap Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 untuk memberikan fleksibiliti kepada individu yang menjalani rawatan sukarela di pusat pemulihan termasuk tempoh tanpa pengawasan setelah tamat rawatan. Seterusnya, kesimpulannya, secara keseluruhan komponen rawatan pemulihan menitik beratkan pemulihan menyeluruh termasuk pemulihan psikososial, sokongan sosial dan persediaan sebelum bebas. Key
Key Performance Indicator digunakan untuk menilai keberkesanan strategi dengan fokus pada peningkatan pemulihan klien, kemasukan sukarela ke puspen, perkhidmatan MRT dan kecekapan puspen. Peningkatan keberkesanan melalui penggunaan teknologi, kerjasama dengan NGO dan pemekasan komuniti menjadi penekanan utama. Maklumat pemulihan pelibatan masyarakat dan peningkatan kepakaran kaki tangan ditetapkan sebagai komponen utama. Sekian, terima kasih.